Karena dosa merayat yang pertamanya, dosa orang syirik dengan Allah, dosa Tuhan tak ampun. Yang kedua, orang dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga, orang pelaga, orang nak jadi pecah belah di dalam kampung, nak pecah belah di antara satu sama lain. Maka orang ini juga orang-orang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuh. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi royak atas 3 perkara dosa yang Allah Taala tak ampun. Pertama, dosa gapo ibu bapa Tuhan tak ampunnya ialah dosa bagi siapa dia, yakni dosa orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Allah Taala tak ampun, yakni dosa orang syirik dengan Allah. Kemudian sebut kata syirik, ia terbit 2 bahagi. Syirku billah, syirik dengan Allah terbitnya kismani, 2 bahagi. Yang pertama syirkun jaliyun, yang kedua syirkun khafiyun. Dosa ini banyak kalangan umat ini terjadi. Banyak kalangan umat akhir zaman syirik dengan Allah. Kadang-kadang harap duit lebih pada Allah, kadang-kadang harap kepada barang yang dia tupu lebih pada Allah, kadang-kadang dia harap kepada benda yang ada di tubuh dia lebih pada Allah. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dengan Allah, asyirku billah, yakzawa kismani, tubik 2. Makna syirik dengan Allah dalam keadaan kita ibadat dan kita sembah pada Allah, kita ada sekutui dengan benda yang lain. Yang pertama syirik yang jali, syirik yang nyata-nyata, yang terang. Mana syirik jali? Yakni seorang itu dia sembah berhala masalah. Supaya orang kafir sembah berhala, ia sembahkan tokong, ia sembahkan patung, ataupun seorang itu sembahkan pokok kayu, ataupun seorang itu ya'budul asnam, dia sembahkan berhala-berhala, ataupun seorang itu ya'budul syajarah, dia beribadat kepada pokok kayu, ataupun ya'budul syamsa, dia beribadat kepada matahari. Semua ini dikatakan orang ini syirik dengan Allah, dan ini dia akan jatuh agama, dia akan terucuk agama daripada dia kalau dia buat perbuatan macam ini. Satu syirik jali, orang macam-macam, orang kafir sembah berhala, ataupun seorang sembah matahari, ataupun seorang sembahkan masalah bintang, ataupun seorang sembahkan pokok kayu. Ni syirik jali. Dan yang kedua syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang halus sangat. Syirik halus mana? Seperti kita semaya Allahu Akbar. Kita semaya Allahu Akbar, baca kita mula-mula tak ada lah mana, baca tak ada manfaat molek mana, baca tanpa tak ada halusi mana. Tapi ada apabila orang mari lek belakang kita sini, Allah kita baca dengan halus, baca dengan cumat, nawi orang kata kita semaya tu comel, nawi kata kita semaya tu khusyuk. Ini orang panggil makna syirkun billah, syirik dengan Allah. Mana ibadat kerana Allah Ta'ala gatik, ibadat kerana nak demo kata kita wa amat ibadat comel ni, ya ni baca ayat comel ni, baca ayat ni molek ni, baca ayat dia ni Allah cumaknya. Makna kata dalam ibadat kita tu ada kerana Allah gatik dan ada kerana manusia gatik. Ini nama syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi. Wa amma ibadat kerana Allah gatik, wa amma ibadat kerana orang lain gatik. Satu. Karena tu Luqmanul Hakim katanya, kerana dia kata dalam hak Tuhan cerita tentang Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ni Luqmanul Hakim yang Quran ceritanya. Ceritanya nah Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim kata, ya bunayya, hei anak aku, hei anak aku, la tusyrik billah, jangan syiriklah kamu dan engkau itu dengan Allah. Dalam ibadat engkau jangan buat kerana lain, dalam ibadat engkau jangan buat kerana tu kerana ning selain pada Allah. Jangan. Inna syirka, sesungguh syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la zulmun azim, sangat-sangat zalimnya seorang itu, zalim yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati
Cuba kita fikir diri kita buat amal kerana siapa dia hari ni. Kamu dia kecek tak payah dengan lidah kita ni, tapi dia buat amal ni duk campur dengan gapo gatik. Campur buat amal nak orang puji gatik ke, buat amal nak orang tengok gatik ke, buat amal nak orang kata kita rajin sedekah ke, atau kalau sedekah ke aku rajin sedekah aku ni borah. Ke lagu mana? Syirik lagu mana? Kalau sedekah nak tunjuk orang tengok, kalau semaya nak orang tengok kata kita rajin duk sahrepai sama. Kalau baca Quran katanya berdah atas suara kita sedap baca. Ni jelah belakang ni orang panggil syirkun khafiyun. Syirik yang sembunyi di dalamnya, buat amal kerana Allah dan buat amal kerana orang langgati. Dosa ni Tuhan tak ampun nah ibu bapa nah. Dosa ni saudara-saudari, hadirin hadirat, dosa ni Tuhan tak ampun. Amo nak buat misal contoh so. Misal kita buat contoh kata lagu mana, contohnya kita ni duk kerja Malaysia. Ana misalnya. Kita duk kerja Malaysia. Duk kerja Kuala Lumpur ataupun duk kerja kawasan Johor Bahru. Kerja Kuala Lumpur ataupun kerja di Johor Bahru, kerjalah kita setiap bulan kita hantar duit mari ke bini kita ada di petani ataupun ada di jalan. Bini kita ada petani, kita hantar duit setiap bulan. Tapi siapa dia wari duit di tangan bini kita? Siapa dia wari duit di tangan bini kita? Ialah kena pada price seni duk hantar pada bini kita. Ataupun lainnya orang panggil kau dia ada hantar mari tu orang panggil daripada keri. Pengkerja keri tu duk hantar bini kita. Jadi lama bini kita tu duk nampak price seni tu lah duk duit dia. Lama bini kita duk nampak orang kerja keri itulah duk bagi duit dia. Hakikatnya duit semesti mari pada kita di Johor Kita duk kerja Johor kerja suku sembai ke dantum yang nak hantar ke anak ke bini. Tapi sebab kita kena hantar melalui tai seni ataupun kita nak hantar melalui keri, tapi bini kita nya gila dengan price seni, gila dengan keri. Lepas tu kita di Johor kalau tahu bini kita duk gila dengan orang, kita berasalah mana? Kita berasa macam mana ibu bapa? Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi rezeki kita, ya bagi nyawa kita, ya bagi nikmat kita sejak muda sampai tua, tak biasa minta ga sewa. Umur kita tak biasa minta ga sewa. Makan kita tak biasa bayar ga sewa, tak ada kena bayar ga makan, tak ada kena bayar ga nyawa. Tapi apabila kita ibadat tu ibadat kerana orang lain. Semaya nak orang tengok, semaya nak orang kata kita rajin, semaya nak orang kata kita baca tu sedar, ataupun kita sedekah tu Nabi dia kata kita ni borah. Lepas tu Tuhan tak berasalah mana, tak berasa kecil hatilah mana. Macam saat ni lah kita tok laki duk kerja Johor, kita tok laki duk kerja Malaysia, hantar duit ke bini setiap bulan, tapi duk mai bini kita gila dengan price ni, bini kita gila dengan keri. Kita wasalah mana? Allah Subhanahu wa taala pun macam tu. Wi nikmat kita, wi hidup kita, wi nyawa kita, wi umur kita, wi rezeki kita, tiba-tiba kita buat amal ibadat sembah kerana yang lain daripada Allah. Inilah sebab tu dia panggil inna syirka la zulmun azim. Sesungguh syirik ini sangat-sangat dikata zalim yang amat-amat besar sangat. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang pertama yang Allah taala tak ampun ialah dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua yang Allah taala tak ampun, dosa gapo ibu bapa? Yakni dosa gapo dia? Yakni dosa orang bunuh diri. Dosa orang bunuh diri ni bapak, dia tak cukup makan. Misalnya dia anak ramah, dan dia kamar dia kerja mari tak cukup duit nak sara bini, ataupun dia nak makan tak cukup, fikir mari bahasa tak luk, tak temuh, tak belubna, tak temuh, tak pecah masalah, duduk mari dia bunuh diri sendiri. Qatlun nafsi, bunuhkan diri sendiri. Katu atai, orang panggil katu atai ataupun bunuh diri. Ini salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan dosa kita. Orang ni kena duduk dalam neraka ibu bapa. Allahu akbar. Dalam neraka tak ada kena kecek lah. Allahu akbar, panas sangat panas ibu bapa.
dalam mengaku ni kata setengah guna mulut kita, muka kita yang akan saling dalam masa seminit, dalam masa 1 saat ni 70 kali saling luruh luruh daging muka, luruh hidung kita, luruh 70 kali dah 70 kali dalam masa 1 saat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampun kepada kita ialah dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga Allah Ta'ala tak ampun berapa? Dosa orang wakwi orang pecah. Dengar molek ni. Dosa yang ketiga, orang ni duk baik molek dua ni. Misalnya kita tahu Fatimah dengan Khadijah baik molek. Mari kepada Siti Timah ni yang mai pelaga Khadijah dengan Fatimah ni. Bahasa Arab panggil apa? Orang panggil namimah. Orang pelaga orang, ataupun dikatakan lalak hijab, ataupun dikatakan lalak sungguh. Dan Fatimah dengan Khadijah ni baiklah, yak semenjak budak sampai tua, boleh anak boleh cucu cicit, tak biasa balah ni, tak biasa berpecah. Mari ke Timah ni duk cocok Khadijah hei. Fatimah kata kemung gitu. Mari lik masalah kita talik Timah ni royak pula lik apa? Lik sebelah balik Khadijah gini. Royak lik Fatimah gini. Sampai dua orang ni jadi perpecahan. Siapa dua orang ini jadi perbalahan. Siapa dua orang jadi jadi musuh jadi permusuh di antara Khadijah dengan Fatimah dengan salah satu sebab daripada Siti Timah ni. Apa ni? Orang pelaga orang namimah orang pelaga orang ni. Kama di orang pelaga orang ni, orang duk baik molek dia pergi pelaga wi Fatimah dengan Khadijah ni balah, Khadijah dengan Fatimah saat ni jadi pecah. Maka Siti Fatimah ni Timah ni Allah Subhanahu wa taala tak akan ampun dosa dia selama mana ia tak bertaubat dan selama mana ia tak minta ampun kepada Fatimah dengan Khadijah itu. Ibu bapa banyak nilai kampung kita ni. Ibu bapa kena ingat nah, ibu bapa kena mati. Amah kena mati, ibu bapa kena mati. Banyak ni orang-orang kita duk macam apa, duk pakaikan perangai ini, duk pakaikan akhlak ini, duk pakaikan masalah ini. Dah apa dia? Yakni berahi suka nak orang balah. Suka apa? Suka nak orang pecah. Suka nak orang saat ni tu berbalah gimari. Kemudian kalau kita duk macam ni, dosa kita Allah Subhanahu wa taala tak ampun berapa. Dah Tuhan tak ampun dosa kita. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Taala, kena berdoa banyak-banyak. Doa sungguh-sungguh, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kalau kita jatuh dalam lubang ni dah. Kalau kita jatuh di dalam musnah ni dah. Kalau kita jatuh dalam lorong ni dah. Marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Marilah kita minta ampun dengan Allah. Kerana Tuhan kata Innallaha ghafurur rahim. Dengar? Innallaha ghafurur rahim. Satu ayat. Innahu kana tawwaba. Tuhan kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya ke hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kasihaninya ke hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala kata firman di dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengampunnya kepada hamba-Nya. Tuhan sangat suka apabila hamba tu berdoa wakala, ya Allah ya Ilahi, ampun dosa kami ya Allah, ampun kesilapan kami ya Allah, kami banyak salah denganmu ya Allah, kami banyak silap. Menangis air mata titik tak. Oh Tuhan suka ibu bapa. Tuhan sayang ke orang ni. Tuhan kata innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Allah Taala kasih kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian ibu bapa, kalau di dalam kampung kita di Padanya ni ataupun di Bidai ni, orang banyak macam ni, dua amal macam ni. Wahai pelaga orang tu nak punuh, pelaga orang ni duk baik-baik nak pelaga orang nak jadi balah. Dah kali di kamadin kita ada berperangai macam ni ataupun kita ada bersifat macam ni, maka kita ubahkanlah.
kita dengar ceramah malam ni, kita klik bertaubat dengan Allah. Kita dengar ceramah malam ni, kita klik minta ampun pada Allah. Karena dosa merayat yang pertamanya, dosa orang syirik dengan Allah, dosa Tuhan tak ampun. Yang kedua, orang dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga, orang pelaga, orang nak jadi pecah belah di dalam kampung, nak pecah belah di antara satu sama lain. Maka orang ini juga orang-orang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia.